Pada kuliah kali ini, kita akan melihat bagaimana secara keseluruhan water jet ataupun Pelton turbine berfungsi. Di dalam gambar rajah ini, kita anggarkan ataupun kita imagine bahawa air daripada satu tangki yang tinggi mengalir di dalam satu pipe di sini dan kita menggunakan nozzle untuk menjadikan had laju air yang keluar supaya menjadi lebih laju. Kemudian air ini akan hit bucket. Bucket akan memutarkan wheel akan memutarkan shaft dan shaft akan generate elektrik daripada generator dan kemudian barulah ia disalurkan kepada jaringan nasional. Kemudian seperti yang dinyatakan di dalam slide, hydraulic head is the height from the water level to the center point of the water jet. However, to calculate the input power of Pelton wheel, effective head is required. Effective head is an energy head when the water jet hit the bucket. If energy losses need to be accounted, the effective head is not the hydraulic head. Maksudnya di sini ialah, jika kita ingin mengira apakah power in yang memutarkan wheel di sini, kita perlu mengira apakah effective head yang berlaku pada kedudukan ini. Okey, oleh itu, kita perlu faham bahawa ketinggian ini ataupun potential energy yang ada pada permukaan air di sini, kita perlu tolak dengan losses yang berlaku di dalam pipe ini. Kemudian kita perlu menolak lagi, kita tolakkan dengan losses yang berlaku di sepanjang perjalanan di antara nozzle dan bucket. Kemudian sekiranya di dalam soalan diberi minor loss yang berlaku di dalam nozzle, kita perlu juga menolak dengan minor loss yang berlaku pada nozzle. Kita lihat keadaan yang kedua di sini. Losses in pipe can be calculated by using common equation of major loss yang telah kita belajar di dalam fluid mekanik 2. Rumusnya adalah F L over D V square over 2G. Kemudian, ketika air melalui nozzle di sini, minor loss in nozzle also need to be calculated. Normally, coefficient of nozzle, Cn, will be given as this one. Maksudnya, kita boleh mengira had laju sebenar yang keluar dengan nozzle setelah dengan menggunakan rumus ini. Tetapi nilai H di sini mestilah ketinggian air sebelum nozzle. Maksudnya, untuk mengira nilai pada kedudukan 3 di sini, nilai H di sini mestilah nilai ketinggian ini. Dan untuk pengiraan ini sebenarnya pelajar perlu menggabungkan kedua-dua ini kerana yang paling mudah sekali pelajar perlu mengira berdasarkan Bernoulli equation. So contohnya kalau kita ada point 1 di sini dan kita ada point 2 pada nozzle di sini, pelajar perlu mengira P over rho G V square over 2G dan Z sama juga dengan P over rho G campur V square over 2G campur Z untuk outlet. So, kita campurkan dengan major loss F L over D V square over 2G. Kita campurkan lagi dengan minor loss K V square over 2G. Okey, itu sebenarnya yang pelajar perlu kira untuk mendapatkan had laju di sini. Nanti di dalam tutorial kita akan melihat berkenaan dengan hubungan di antara major loss dan nozzle coefficient seperti ini. Kemudian di dalam kedudukan 4 di sini, water jet from nozzle to bucket. Water jet move from nozzle to bucket, there is a loss of energy throughout this movement. Velocity of water jet that hit bucket can be calculated as V jet is equal CV times square root 2GH.
di mana CV adalah coefficient of velocity dan H adalah energy head at nozzle. So, jadi saya harap pelajar perlu faham yang dimaksudkan dengan energy head at nozzle. Maksudnya kita tahu bahawa ketika air keluar nozzle di sini, ia bergerak dengan velocity yang tertentu. Contohnya mungkin 10 meter per second. Oleh itu, head yang ada pada velocity nozzle itu, kita boleh convert kepada, so kita ada H sama dengan V square over 2G. So, had laju 10 tu kita masukkan di dalam rumus ini, V square over 2G, kita boleh dapat nilai head yang sama dengan had laju tersebut. So, maksud head di situ ialah satu tenaga yang kalau kita tukar kepada velocity, ia menjadi 10 meter per second. Tetapi tenaga tersebut, kalau digunakan untuk mengangkat air, dia boleh mengangkat berapa meter air. Itu yang dimaksudkan dengan velocity head. Maksudnya, in term velocity menggambarkan keadaan velocity tetapi di dalam unit meter. Kemudian dalam keadaan 5 di sini, the energy that hit bucket is assumed as the input energy of Pelton wheel. If the velocity jet is 15 meter per second, effective head can be calculated as this one. So, kita akan menggunakan rumus V square over 2G. Kita dapati bahawa effective head yang berlaku seketika sebelum ia menghentam bucket bersamaan dengan 11.47 meter. Dan seterusnya, hydraulic efficiency, maksudnya efisiensi yang berlaku berkenaan dengan apabila air hit bucket dan memusingkan wheel ini, boleh dikira dengan menggunakan rumus ini, iaitu rho GQ Euler head dibahagikan dengan rho GQ effective head. So, effective head ialah inlet bagi Pelton wheel dan Euler head di sini adalah output daripada Pelton wheel. When water jet hit the bucket, it spin the Pelton wheel and it will generate power electricity. However, friction and other losses that occur in the shaft and other mechanical parts will reduce the power that received by the generator. Yang ini saya dah terangkan juga, mungkin friction atau pergerakan mechanical part di sini menyumbang kepada geseran. Oleh itu, power yang diberikan oleh shaft ini tidak dapat ditukarkan sepenuhnya kepada electricity. So, di dalam keadaan ini, kita boleh mengira efficiency of mechanical part. So, maksudnya kita kata mechanical efficiency, di mana rumusnya adalah power at turbine shaft, maksudnya power yang ada pada turbine dibahagikan dengan power produced by the wheel. Maksudnya, daripada power yang wheel ini ada adalah input dan berapakah power yang berjaya memusingkan generator adalah output. Dan akhirnya pada keadaan 7 di sini, finally, current flows to the transformer and then distributed to the national grid line. Dan setelah dihasilkan oleh generator di sini, so electricity akan disalurkan kepada grid nasional. Kemudian di dalam slide ini, kita akan melihat perbezaan di antara Pelton wheel dan Francis turbine. So, diharapkan pelajar boleh menulis perbezaan ini kerana ini adalah common question di dalam tajuk Fluid Mechanics 2. Seperti yang tercatat di dalam tabel ini, untuk turbine type, kita dapati bahawa Pelton wheel adalah jenis impulse type dan Francis turbine adalah jenis reaction turbine. Jika kita melihat daripada segi head di sini, kita dapati bahawa Pelton wheel digunakan untuk range ketinggian air 250 hingga 1000 meter.
Ini kerana Pelton wheel memerlukan water jet yang kuat untuk menggerakkan bucket. Tetapi oleh kerana Francis turbine mempunyai sifat reaction turbine ini, maksudnya air sentiasa bersentuhan ataupun blade sentiasa terendam di dalam air, ia boleh digunakan di dalam head yang agak rendah, iaitu sekitar 40 hingga 600 meter. Kemudian runner, the diameter of runner maksimum mungkin sekitar 6 meter untuk Pelton wheel, dan Francis turbine kita boleh besar lagi iaitu sekitar 10.6 meter. So dalam Pelton wheel ini selalunya untuk mengelakkan untuk ciri-ciri keselamatan dikuatiri berlaku vibration yang berlebihan kerana air tidak semuanya mengenai bersentuhan dengan blade. Dan untuk perkara yang lain pula, contohnya the direction of flow of water through the blade. Untuk Pelton wheel, the flow of water in tangential to the runner, hence it is also called a tangential flow impulse turbine. Tetapi untuk Francis turbine, the flow of water through the blade combine both radial and axial flow. Power generation, Pelton wheel boleh menghasilkan tenaga, boleh menghasilkan power sekitar 400 megawatt, tetapi Francis turbine boleh menghasilkan power yang lebih besar iaitu sekitar 800 megawatt. Water condition, untuk Pelton wheel, water hit blade at certain time, tetapi untuk Francis turbine, all blades always full of water. Yang ini saya harap pelajar mudah untuk memahami. Berkenaan dengan speed, the rate of speed of Pelton wheel sekitar 65 hingga 800 rpm, tetapi speed untuk Francis turbine boleh di antara 75 hingga 1000 rpm. Discharge required. The required discharge for the working of Pelton wheel is low. However, medium discharge is required for the working of Francis turbine. Ini maksudnya ialah sistem peraliran keluar di sini sebenarnya ialah satu kepentingan atau tidak. Untuk Pelton wheel, memadai untuk air dilepaskan secara bebas. Tetapi untuk Francis turbine, kita kena make sure ada output yang sesuai di bawah Francis turbine. Kerana apa? Kita tidak mahu air bertakung dan menyebabkan pergerakan blade menjadi terhalang. Type of energy, the Pelton wheel turbine use kinetic energy and convert into mechanical energy. And the Francis turbine convert potential energy into mechanical energy. So yang ini saya harap pelajar dapat faham. Maksud kinetic energy di sini kerana potential energy air daripada kawasan pergunungan terpaksa ditukar dahulu kepada kinetik, iaitu had laju air di dalam water jet. Tetapi di dalam Francis turbine, oleh kerana air akan sentiasa bersentuhan dengan blade, memadai untuk kita mengatakan potential energy akan terus ditukar kepada mechanical energy. Kemudian daripada segi efisiensi, Pelton wheel boleh menghasilkan sekitar 85% efisiensi, tetapi Francis turbine sekitar 90%. Berkenaan dengan pressure, atmospheric pressure at the bucket, tetapi untuk Francis turbine, there is changes in water pressure inside the turbine. Daripada segi design, casing is not important in Pelton wheel, tetapi casing merupakan salah satu parameter yang paling penting di dalam Francis turbine. Ini kerana di dalam Pelton wheel, pressure yang bertindak balas hanyalah tekanan atmosfera, tetapi di dalam Francis turbine, kita perlu mewujudkan hydraulic pressure di dalam casing. Oleh itu, kebocoran di dalam casing akan menyebabkan pressure menurun. Dan flow control, untuk Pelton wheel, nozzle akan digunakan untuk mengawal aliran yang pernah kita bincangkan di dalam slide yang terdahulu. Tetapi di dalam Francis turbine, kita akan kontrol berdasarkan guide vane untuk memastikan air melalui impeller ataupun melalui runner dengan lebih baik.
Dan ini adalah beberapa rumus asas yang perlu pelajar tahu untuk menyelesaikan Pelton Wheel. Pertama ialah pengiraan had laju pada inlet. So, memadai untuk kita menggunakan rumus ini. V1 sama juga CV square root 2GH. Dan CV di sini, ataupun kita kata losses yang berlaku di antara nozzle dan juga bucket adalah sekitar 0.95 hingga 0.98. Kemudian kita akan mengira Pelton Wheel. Had laju Pelton Wheel, U sama dengan V square root 2GH, di mana nilai V di sini adalah sekitar 0.42 hingga 0.48. Secara teoretikalnya, kita boleh dapat 0.5 kerana pada keadaan 0.5 itulah efisiensi akan menjadi yang terbaik. Kemudian kita akan ada nisbah jet M ditakrifkan sebagai perbandingan di antara diameter roda dan diameter jet. So perkara ini nisbah jet ini bukanlah silibus kita. So ia boleh ditulis sebagai ini dan kebiasaannya kita akan gunakan sebagai 12. Kemudian kita boleh mengira jumlah jet dan roda berdasarkan ini. Maksudnya total kadar alir dibahagikan dengan kadar alir untuk satu jet. Kita boleh mengira berapa banyak water jet ataupun berapa banyak nozzle yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian kita boleh mengira jumlah bucket yang digunakan dengan menggunakan rumus ini. So ini juga bukanlah silibus di dalam tajuk ini.